berlangsung dalam siri pengajian mengingati mati ataupun menyahut sabda Nabi SAW, aksiru zikra hazimal lazzat, perbanyakkan kamu ingat kepada pemutus segala kelazatan hidup. Kita tengok berapa hadis Nabi SAW, perkara-perkara yang perlu dilakukan ketika seseorang sedang menghadapi saat kematian. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Ajarilah kepada orang yang sedang nazak, orang yang hampir mati di kalangan kamu, dengan menyebut ataupun mengucapkan la ilaha illallah. Ini hadis ini telah kita hurai pada siri pengajian kita yang lalu. Baik. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku tidak gembira dengan kemudahan mati seseorang hamba Allah selepas aku melihat betapa susahnya kematian ataupun kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bermakna Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahawa aku sendiri menyaksikan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi saat kematian ataupun kewafatan baginda begitu perit sekali, begitu dahsyat. Maka selepas daripada itu aku tak pernah dengar ataupun tidak gembira kalau dengar orang lain mudah mati. Kenapa kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun menghadapi saat kematian demikian rupa, maka sudah tentulah orang lain lebih dahsyat, lebih menyakitkan daripada itu. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, perhatikan hal orang yang sedang menghadapi mati. Nabi bersabda demikian 3 kali. yakni perhatikan hal orang yang sedang menghadapi mati. Adalah kamu merhatikan hal keadaan orang yang sedang menghadapi saat kematiannya. Jika dahinya berpeluh, 2 matanya berair dan lubang hidungnya kembang, maka itulah antara rahmat daripada Allah Ta'ala telah turun kepadanya. Sebaliknya, jika ia berdengkur seperti unta yang terbelit di tengkuknya dengan tali, serta pucat warnanya dan berbuih-buih mulutnya, maka itulah tanda azab Allah telah mengenainya. Maka berdoalah untuknya. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Al-Hakim. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Nabi SAW meminta supaya kita perhatikan kepada orang yang menghadapi saat kematian itu. Perhati. Bila kita pergi dekat orang yang menghadapi saat kematian ataupun dalam keadaan nazak, maka jangan sembang kursi, jangan duduk cakap sesuatu yang tidak ada kena-mengena dengan kematian. Sebaliknya kamu renunglah, tatapilah orang yang sedang menghadapi kematian itu. Kerana Nabi SAW menyatakan 3 perkara kita perhatikan. Yang pertama sekali kata Nabi SAW, dahinya. Perhatikan kepada dahinya. Kalau dahi dia ketika itu keluar peluh. Peluh pula ada 2, peluh kasar dan terpercik peluh kecil. Jadi peluh kasar. Mula keluar peluh kecil. Kemudian keluarnya peluh-peluh kasar di dahi. Kalau keluar peluh di dahi itu, menunjukkan bahawa dia sedang rahmat Allah Ta'ala sedang turun kepadanya. 1. Yang kedua kata Nabi SAW, perhatikan matanya. Kalau mata ni mengalirkan air mata, keluar air mata mengalir ni,
maka itu juga tanda dia mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perhatikan lubang hidung dia. Kalau hidung dia kembang, tutup, itu juga salah satu tanda dia mendapat rahmat dikala saat perpisahannya daripada alam. Sebaliknya, perhatikanlah kepada si mati, kalaulah perhatikanlah kepada orang yang menghadapi mati itu, kalaulah misalnya berbunyi dengkuran, bunyi dengkuran seperti mana lembu disembelih, ataupun seperti mana seekor unta ataupun lembu yang terbelik tali pada lehernya, sukar dia nak bernafas, satu suara yang menakutkan, maka ketahuilah dia sedang menghadapi saat yang sukar. Allahu Akbar. Yang kedua, pucat mukanya. Kadang-kadang soalan ketakutan. Pucat dan ketakutan. Dan berbuih mulutnya. Dalam keadaan mulut berbuih juga. Itu dalam keadaan sangat membimbangkan, mencemaskan. Oleh itu kata Nabi SAW, di kala itu dia sedang menghadapi azab sakratul maut. Menghadapi azab yang amat sangat. Oleh itu berdoalah untuknya, berdoalah kamu banyak-banyak supaya Allah Ta'ala permudahkan tercabut ruhnya daripada jasad. Subhanallah. Baik tuan-tuan yang saya kasihi sekalian. Ini tanda-tanda. Dan kita jangan beritahu pada orang lain. Janganlah kita mendedahkan keaiban seorang yang hampir mati itu. Kita sendiri lihat, kita beritahu, saya lihatlah orang itu mati, mulutnya berbuih. Jangan. Kita kena amanah dengan saudara kita. Begitu juga orang yang memandikan jenazah, dia tak, jangan dia mendedahkan keaiban jenazah itu. Tak boleh mendedahkan keaiban jenazah pada orang lain. Waktu turunkan jenazah dalam kubur dan sebagainya, jangan dah. Kalau sebut cara umum, tak apa, jangan sebut nama siapa-siapa. Tapi kalau beritahu sianu itu, berat dahsyat dia. Kalau aku mandikan jenazah dia begini, mendedahkan keaiban. Allah Ta'ala melaknat orang yang mendedahkan keaiban saudaranya sekalipun dia telah meninggal dunia. Allah. Baik, dalam hal ini mari kita kupas satu persatu. Yang pertama sekali Nabi beritahu peluh. Keluarnya peluh. Keluar peluh keringat ini menunjukkan bahawa dia mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana di kala itu sukarnya menghadapi sakratul maut. Sebagaimana kita menyatakan sebelum ini, tak dapat nak gambarkan betapa sakitnya. Dia sedang bertarung dengan sakratul maut. Sedang bertarung dengan sakratul maut. Di kala itu, yang mana dia menahan kesakitan yang amat sangat. Nak keluarkan suara dah tak berdaya. Nak menggelupur, dah tak ada tenaga. Nak minta tolong, dah tak keluar suara. Maka di kala itu dia bertahan menghadapi saat mati itu hingga keluar peluh di dahinya. Allahu Akbar. Inilah suasana yang akan kita lalui. Akan kita lalui setiap orang kita. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Setiap orang kamu akan menghadapinya, akan melalui saat itu. Allahu Akbar. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti akan merasai sakitnya mati. Kullu, semua yang bernafas, yang bernyawa. Manusianya, jinnya. Za'iqatul maut akan merasai kesakitan.
Satu kisah yang sangat mengerikan, yang sangat menyayat hati kita. Sebut dalam hadis Nabi SAW, kematian para malaikat. Malaikat pun akan menghadapi saat kematian. Dinyatakan bahawa apabila semua ni dah mati, maka Allah Ta'ala panggil Malikil Maut. Wahai Malikil Maut, siapa lagi yang masih tinggal? Wahai Allah, yang masih tinggal ialah Mikail. Kau datang kepada Mikail dan cabut nyawa. Lalu Malikil Maut datang kepada Mikail. Dia dapati Mikail sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila melihatkan kedatangan Malikil Maut, malaikat Mikail pun takut, menggigil ketakutan dia. Padahalnya malaikat ini tidak ada dosa dan tak ada salah pun dengan Allah Ta'ala. Tak ada kesalahan apa pun. Tetapi nak gambarkan bahawa kematian itu sangat menakutkan. Lalu dalam keadaan begitu, Malikil Maut mula mencabut nyawanya. Dia mengeluarkan suara yang sangat memilukan. Keluarkan suara yang sangat menyedihkan. Akhirnya matilah Mikail. Datang kepada Allah Ta'ala, wahai Malikil Maut, siapa lagi yang tinggal? Wahai Allah, yang tinggal ialah Jibril alaihissalam, penghulu segala malaikat. Jibril pun kena menghadapi kematian. Jibril pun mati. Tuan-tuan muslimin, muslimah yang dirahmati Allah. Jibril pun dicabut nyawanya. Lalu dia meraung, menyatakan, meluar suara kesakitan. Yang mana tak dapat nak digambarkan betapa sayunya, betapa pilunya saat perpisahan ruh daripada jasad ataupun di saat keluarnya ruh, matinya malaikat Jibril. Subhanallah. Tuan-tuan muslimin muslimah dirahmati Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti akan merasai mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya tuwaffawna, kamu akan disempurnakan pembalasan. Akan disempurnakan pembalasan. Tuwaffawna ujurakum, pembalasan kepada kamu yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Akan disempurnakan pembalasan pada hari kiamat nanti. Yang mana kita solat sekarang ini, kita berpuasa, kita baca Quran, kita berzikir, pembalasannya ataupun kurniaan ganjaran pahalanya akan disempurnakan oleh Allah Ta'ala setelah kita mati. Sekarang ini pun Allah Ta'ala dah beri dah, dalam bentuk dimurahkan rezeki, dijauhkan bala, dijauhkan musibah, diturunkan rahmat pada kita, dah diberi dah nikmat-nikmat atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dari segi ganjaran pahalanya, kurniaan daripada Allah Ta'ala ialah apabila matinya seseorang akan menghadapi kematian seseorang, akan sempurnalah pembalasan nikmat daripada Allah Ta'ala. Akan diluaskan kuburnya, akan diberikan nikmat yang berpanjangan, berterus, yang berkekalan di hari kiamat nanti. Tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Baik. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar. Sesiapa yang dibebaskan oleh Allah Ta'ala daripada api neraka, faqad faz, maka dia telah mendapat kejayaan yang sebenar. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada lain kesenangan dunia ini melainkan kesenangan yang melalaikan, kesenangan yang melekakan. Tuan-tuan muslimin muslimah ini rahmati Allah. Dan yang ketiga, yang mana Nabi SAW nyatakan bahawa
Sekiranya orang yang sedang menghadapi sakratul maut itu ialah dia bunyi suara yang sangat menakutkan. Seperti lembu yang disembelih. Boleh jadi kita juga pernah melihat atau mendengar suara lembu yang disembelih ni. Ada. Disembelih. Bagaimana masa korban, ibadat korban yang kita lakukan itu, maka kita menyaksikan bagaimana lembu itu disembelih. Bunyi suara dia yang sangat menakutkan. Maka kalau begitulah keadaannya, bunyi sebagaimana lembu disembelih saat kematian itu, dah tentulah saat yang menakutkan, menggerunkan. Itulah dia. Nabi kata berdoalah untuknya supaya Allah Ta'ala permudahkan kematiannya. La hawla wa la quwwata illa billah. Baik tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah. Abdullah bin Ubaid bin Umair rahimahullah pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah mati terkejut itu suatu perkara yang dibencikan? Jawabnya, kenapa dan apa sebab hendak dibencikan? Aku pernah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara ini. Maka jawabnya, itulah suatu kerihatan kepada orang mukmin dan suatu kesakitan pada orang yang menderhaka. Subhanallah. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Baik soal mati mengejut misalnya. Mati mengejut dalam keadaan tak ada sakit apa? Sebenarnya dalam keadaan kesakitan itu ada penghapusan dosa. Lalu dinyatakan dalam hadis Nabi SAW, dalam kesakitan mati itu ada penghapusan dosa. Tetapi bagaimana orang mati mengejut? Dalam keadaan mengejut. Tak ada sakit apa, tiba-tiba mati. Adakah ini satu perkara yang mengaibkan? Abdullah bin Ubaid, dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, sebenarnya apa nak diaibkan, apa nak dibencikan mati mengejut itu? Sebenarnya itu satu kerihatan kepada orang mukmin dan suatu kesakitan bagi orang yang menderhaka. Bagi orang mukmin, kerihatan. Dan bagi orang yang derhaka, orang ahli maksiat, misalnya orang yang mati bunuh diri misalnya. Wal'iyazbillah min zalik. Orang yang mati bunuh diri. Hati-hatilah kita bahkan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala jadikan pada kita kematian yang elok. Orang mati bunuh diri ni satu kesakitan yang amat sangat. Dan Nabi beritahu 3 golongan tidak akan masuk syurga selama-lama. 3 golongan tidak akan masuk syurga buat selama-lama. Yang pertama ialah orang yang bunuh diri dengan cara dia menikam dengan sesuatu tajam. Dia tikam diri dia dengan sesuatu yang tajam menyebabkan mati, maka dia akan dihumbankan ke dalam api neraka, yang mana dalam keadaan neraka itu tikam perut dia selama-lama. Selama-lama dia tikam perut dia dengan benda tajam. Siapa yang mati terjun daripada tempat tinggi, terjun tempat tinggi, terjun jambatan, terjun bangunan, menyebabkan dia terbunuh, mati. Maka nanti dalam neraka ialah keadaan dia naik gunung dan neraka, terjun ke dasar. Dia naik gunung neraka, dalam bukit dan neraka itu terjun. Begitulah keadaan selama-lama, khalidan mukhalladan, kekal selama-lama dalam keadaan demikian. Siapa yang mati dengan membunuh diri dengan meminum racun, makan racun, maka dari neraka dia akan minum atau makan racun dan neraka. Ya, racun sangat berbisa, hancur luluh tubuhnya. Balik dia minum lagi racun itu. Begitulah keadaan selama-lama.
Wal-'iyaz billah min zalik. Ini sebut dalam hadis Nabi. Jadi orang yang bunuh diri, dia tidak akan dapat masuk syurga buat selama-lama. Kerana dia telah ingkar ataupun dia tidak percaya kepada Allah Ta'ala. Siapa percaya kepada Allah Ta'ala, dia tidak akan bunuh diri. Siapa yang salat dengan khusyuk, dia tidak akan bunuh diri. Kerana yakin kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang yang bunuh diri ni, bermasa corak tekak dia tu, ya, terjelir lidah dia. Keluar biji mata dia. Keluar darah kot hidung. Keluar darah kot telinga. Sangat mengerikan. Keadaan bunuh diri itu. Wal'iyazbillah. Mengejut. Saya pernah menghadiri satu uh, lakonan semula lah. Ataupun tayangan video di penjara Pudu. Saya belajar di Kuala Lumpur dulu, penjara Pudu dibuka untuk lawatan. Siapa-siapa nak berkunjung tengok penjara Pudu, maka dibukakan. Saya sempatlah pergi masuk. Tengok di sana, tuan-tuan, apabila kita masuk dalam satu, tengok suasana penjara itu sangat menakutkan. Tengok keadaan penjara itu sangat menakutkan. Baik. Dia tayangkan satu video bagaimana satu hukuman gantung dilakukan. Jadi, kita semua duduk dalam satu dewan yang gelaplah dalam suasana penjara Pudu itu. Dan seorang pesalah dibawa keluar, dibuka. Bunyi pintu penjara pun sangat menakutkan. Bunyi kuek. Kemudian dia bawa lagi. Dia serkuplah dengan kain hitam ni. Kepala dia serkup. Dan digaris sebelah belakangnya. Dan dapati pesalah itu. Dan nak menjalani hukuman gantung itu. So tak dapat berjalan lagi dah. Letih. Sangat menakutkan. Jadi tuan-tuan. 3 pintu yang bangganya ada sebesar lengan ini. Kuncinya. Di pengawal tu, tengok pengawal pun sangat menakutkan. Dengan badan dia, ada warden penjara itu. Dengan badan dia, dengan pakaian dia, dengan kunci penjara tu pun kita tengok sangat menakutkan. Dengan besar, dengan banyak. Ini nak ceritanya, suasana kalau di dunia ni pun saat kematian pun sangat mengerikan. Dibawalah pergi pesalah ni, ada lampu macam traffic light, ada lampu hijau, kuning, merah. Sekali lampu merah. Letakkan, dimasukkan tali, gantung masuk tali. Kita dah debar dah ni, saya dah berdebar dah. Takut pucat. Saya menyaksikan tayangan itu pun sangat menakutkan. Ini real memang ni. Jadi dia ajar mengucap lah. Ada seorang yang mari cek semua. Kemudian lampu merah, kemudian tukar kepada kuning, kemudian hijau. Bergelempang. Gantung. Beberapa ketika saja dia. Allahu Rabbi, saya pesan pada diri saya, janganlah buat sesuatu yang menyebabkan menggantung. Dia pun seksa. Beritahulah pada anak cucu kita. Beritahulah kepada anak cucu kita, rakan-rakan kita, jangan buat sesuatu yang salah dari segi undang. Sebabkan hukuman gantung, hukuman bunuh dan sebagainya. Allahu Akbar. Itu masa dunia pun kita takut menyeramkan. Kan begitu doktor mari jamah nadi, dia mari dah mati dah. Okey, dia buat tali dan letak troli bawa pergi. Allahu Akbar. Tuan-tuan muslimin, muslimat. Bagaimana akhirat? Kalaulah dia salah, memang dia tu seorang yang penjenayah. Seorang penjenayah. Kos nak hukuman bunuh itu berapa? Tali gantung itu dipaparkan di sini,
RM45,000 satu utas tali. Bukan dia guna gantung, guna tali lembu sebagainya. Di tempat khas daripada Amerika. Dia tulis sini, ni tali gantung untuk yang digunakan untuk gantung botak cing. Ada. RM45,000. Ini tali gantung, ada penama-penama yang pernah diukur gantung, ini talinya. Bukan satu tali di bergilir-gilir, tidak. Satu tali untuk satu masalah. Gantung dan tali itu disimpan. Ini tarikhnya sikit-sikit. Berat badan you. Allahu Akbar. Palagu mana selepas daripada kematian kita. Tuan-tuan yang saya kasihi sekalian lagi, bagaimana kita nak hadapi saat perpisahan. Untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita solat, kita belajar, kita mengaji Quran. Minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala terima amalan. Allah permudahkan segala urusan kita, termasuk sakratul. Subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, kita lihat lagi sambungan ni. Setengah ulama berkata, baik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebajikan kepada seseorang hamba-Nya, ia gunakan dia lalu baginda ditanya orang, bagaimana digunakannya? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberinya taufik yang mendorongnya supaya beramal soleh sebelum matinya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Apabila seseorang itu Allah Ta'ala nak berikan kebaikan yang banyak pada seseorang, nescaya Allah Ta'ala akan berikan taufik dan hidayah pada seorang itu nak buat amal soleh sebanyak-banyak mungkin. Itu tanda Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala sayang dan Allah Ta'ala nak berikan kesudahan yang baik. Allah Ta'ala berikan padanya harta benda, dia guna dengan sebaik-baik. Allah Ta'ala berikan umur kepadanya, sekian-sekian umur, dia guna umur dia dengan penuh. Cuma umur itu tidak dibazirkan. Semua dia gunakan masa hidup dia dengan penuh amanah. Apa sahaja Allah Ta'ala berikan padanya, dia guna dengan sebaik-baik. Bermakna walaupun umur, Nabi beritahu, a'marul ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat aku antara 60 hingga 70 tahun. Walaupun umur umat Nabi SAW pada pukul rata umumnya 60 hingga 70 tahun, tetapi penuh dengan amal-amal saleh. Bila kita ikut sunnah Nabi SAW, semua jadi amal saleh. Makan ikut sunnah, jadi amal saleh. Kita ketandas, ikut sunnah Nabi. Langkah kaki kiri masuk tandas. Kemudian keluar tandas pula, langkah kaki kanan. Adanya doa. Maka, dapat pahala sepanjang mana, selama mana kita berada di tandas itu, maka tidak sia-sia, bahkan Allah Ta'ala akan berikan pahala kerana kita mengikut sunnah Nabi SAW. Bermakna, bila Allah Ta'ala sayang pada seseorang, Allah beri peluang kepadanya buat amal soleh. Bagaimana puan-puan peserta grup kita ini, Alhamdulillah, penuh dengan jadual aktiviti.
Walaupun berada di rumah, walaupun sedang memandu, walaupun di mana saja, semuanya menafaatkan masa. Sedang memandu, pasang, buka, mengaji Quran, dengan zikirnya, dengan tazkirahnya. Semuanya ini dapat digunakan dengan baik. Kerana ingat, setiap detik umur kita akan ditanya oleh Allah. Setiap harta yang Allah berikan pada kita akan ditanya oleh Allah. Summa la tus'alunna yawma izin anin na'im. Kamu pasti akan disoal oleh Allah Ta'ala tentang nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala. Benar berlaku di zaman Nabi SAW. Seorang lelaki yang dia dah tak makan beberapa hari. Sahabat Nabi dalam peperangan ini, dia dah tak makan beberapa hari. Itu dalam peperangan itu cerita lain. Ini satu lagi, sahabat Nabi dah tak makan beberapa hari, kemudian jumpa dengan Nabi SAW dan Nabi memberikan kepadanya beberapa biji kurma. Kata, ya Rasulullah, saya dah tak makan beberapa hari. Sekiranya saya makan buah tamar ini, adakah saya akan disoal oleh Allah? Ya, akan disoal. Subhanallah. Disoal. Bermaknanya, semuanya ada perkiraan, ada perhitungan. Maka, kalau apatah lagi, jika ambil benda yang salah, benda yang haram, lagi dahsyat, lagi berat, nak jawab di hadapan Allah. Summa la tus'alunna, kamu benar-benar akan disoal oleh Allah Ta'ala yauma izin anin na'im, daripada segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Subhanallah. Baik. Tuan-tuan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah. Mudah atau payah ketika hampir mati? Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam maradul maut, sakit yang boleh membawa kepada kematian, wafatan baginda. Yang mana Nabi kita diriwayatkan bahawa baginda sakit gering selama 15 hari. Berbagai-bagai pandangan, baik kita ambil pandangan yang menyatakan bahawa baginda gering ataupun sakit selama 15 hari sebelum kewafatan. Dalam keadaan sakit ini pun baginda minta nak pergi berjamaah walaupun dipapuh oleh dua orang sahabat. Inilah kecintaannya Rasulullah kepada solat berjamaah. Sahabat papuh Nabi kiri dan kanan baginda pergi solat berjamaah di masjid. Hingga kan satu hari Rasulullah tak dapat nak naik ke masjid lagi dah. Kerana baginda terlalu lemah. Lalu baginda Nabi SAW memanggil Aisyah, wahai Aisyah, beritahu pada Abu Bakar supaya Abu Bakar mengimami sahabat-sahabatku di masjid. Lalu Aisyah beritahu pada Abu Bakar As-Siddiq bahawa Rasulullah berpesan ataupun menyuruhnya supaya mengimami solat fardu. Kerana Rasulullah tak dapat lagi nak berjamaah dengan kalian. Selepas itu Nabi bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, dah kau beritahu kepada Abu Bakar? Ya, wahai Rasul. Bagaimana keadaannya? Aisyah berkata, Abu Bakar menangis terisak-isak. Hingga akan dikeluarkan suara yang sangat menyedihkan dalam kerongkong. Bacaan baginda tersekat-sekat ketika mengimami para sahabat. Kenapa? Abu Bakar berkata selepas itu, dia berkata, bagaimana aku berdiri, tempat berdirinya Rasulullah SAW mengimami para sahabat. Hari ini aku berada di situ. Subhanallah. Betapa rindunya para sahabat kepada Rasulullah SAW ingin salat fardu secara berjamaah. Akhir sekali dalam hadis ini, Aisyah radhiyallahu anha menyatakan di sampingnya ada sebuah bekas air di dalamnya, ada air di mana Rasulullah SAW selalu menghulur dua belah tangan ke dalam air itu, lalu disapu ke mukanya sambil berkata, La ilaha illallah
Inna lil mauti lasakarat. Ada bekas air. Bagaimana kita dah pernah sebut sebelum ini, yang mana Nabi sering celup dalam bekah itu, dan sesungguhnya bagi kematian itu ada sakarat, ada kesakitan yang amat dahsyat. Tuan-tuan, muslimin, muslimat dirahmati. Setengah-setengah ulama berkata bahawa perkara-perkara yang menyebabkan su'ul khatimah atau kesudahan yang buruk bagi seseorang ada 4 perkara. Iaitu tidak mengambil berat tentang solat. Ini antara penyebab matinya susah. Susah mati. Bahkan ada lagi, dan sebut dalam hadis Nabi SAW, orang yang meninggalkan solat ini, azab dia dekat nak mati ni, berantaranya rasa haus amat sangat dahaga. Hingga kan air laut pun jika dituang ke kerongkongnya, tidak akan menghilangkan dahaga. Itu azab orang yang hampir mati jika dia tidak solat. Yang kedua, azab orang yang nak mati ni ialah mereka yang minum arak. Hampir dengan kematian dia sangat-sangat menyakitkan. Azab seksa yang kedua, derhaka kepada kedua imam. Bagaimana tertahannya roh itu keluar, ataupun dia tak dapat mengucap, ataupun sangat-sangat sakit jika dia derhaka kepada kedua imam. Dan dia menyakiti orang Islam, dia menzalimi umat Islam, sukar juga. Pernah diwar-warkan, disebarkan, diviralkan bagaimana satu ketika dahulu Ariel Sharon. Ariel Sharon, Yahudi laknatullah, pemimpin dia. Yang mana Ariel Sharon ini, dalam hidup dia pernah membunuh umat Islam, menyiksa umat Islam. Mereka pergi bom. Ariel Sharon ini mengarahkan supaya tentera Yahudi pergi bom di khemah-khemah umat Islam Palestin, Shatila dan sebagainya. Pergi bom umat Islam dalam keadaan tersiksa, tak ada makanan, tak ada minuman, pakaian sangat daif. Mereka pergi tembak bunuh. Apa hukuman Allah Ta'ala tunjukkan kepada Ariel Sharon ini? Dia koma. Dalam keadaan koma, dia berpuluh tahun dia koma itu. Pakar-pakar menyatakan bahawa dia, walaupun dalam keadaan koma, dia sedang bergelut dengan kesakitan. Seorang dia disiksa. Dia dah tak sedarkan diri dalam keadaan koma, tapi roh dia disiksa dah. Hingga kurus kering, ditunjukkan gambar dia kurus kering, memang tulang semua. Dan beberapa tahun yang lalu, dia telah meninggal dunia dalam keadaan sangat mengerikan. Allah. Kenapa? Jahat dia kepada umat Islam. Maka jangan sekali-kali menzalimi umat Islam. Sebaliknya, kita sama Islam ni kena doa. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Allah, jangan kau jadikan dalam hati kami ini rasa benci kepada orang Islam. Minta dengan Allah Ta'ala, jangan kau jadikan aku benci pada orang itu, benci orang ini, jangan. Kita kena minta Allah supaya Allah Ta'ala jadikan kita disayang. Ada rasa kebencian sedikit. Subhanallah. Oleh yang demikian, orang-orang Islam adalah dinasihatkan supaya sentiasa menjaga diri masing-masing daripada 4 perkara tersebut. Hindarkan diri daripada 4 perkara tersebut. Apa dia? Jangan tinggal solat. Kenapa? Kerana meninggalkan solat, dia akan menghadapi siksa yang amat dahsyat dikala hampir mati. Orang yang minum arak, pemabuk arak, mudminul khamr, pemabuk arak, akan menghadapi saat kematian yang sangat azab. Derhaka kepada kedua ibu bapa juga akan menghadapi azab dikala azab yang dahsyat dikala matinya.
Dan yang ketiga, suka menzalimi umat Islam, suka menyusahkan umat Islam. Subhanallah wa la hawla wa la quwwata illa billahi ta'ala. Oleh itu, tuan-tuan, muslimin, muslimat dirahmati Allah. Mudah-mudahan dengan sedikit tazkirah ini bermanfaat kepada kita dan berhati-hatilah kita dalam kehidupan ini. Dan saya percaya tuan-tuan, puan-puan semua biasa dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala menjadikan kita sentiasa beristiqamah dalam mengerjakan ketaatan. InsyaAllah dalam kesempatan kita akan sambung lagi kitab ini. Bagaimana kesakitan menghadap. Bagaimana cerita-cerita riwayat-riwayat kematian orang yang terdahulu dalam keadaan senang mati mereka. Dapat pendapat, pandangan ulama tentang kematian. InsyaAllah kita akan sambung pada sini akan datang sekiranya diizin Allah. Sekali itu untuk malam ini sekian billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran jazilan kasiran kepada Al-Fadhil Ustaz Fikri di atas tazkirah yang sangat menyentuh dan sangat berkesan kepada kita. InsyaAllah kita doa sama-sama semoga kita semuanya lebih kurang hampir 200 orang, 116 orang pada malam ini dapat menerima segala nasihat peringatan yang telah disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz supaya kita semua dapat menjauhkan diri daripada 4 perkara yang telah disebutkan, iaitu jangan kita tinggal solat, jangan kita minum arak, jangan kita derhaka kepada ibu bapa dan juga jangan kita menzalimi sesama Islam. InsyaAllah terima kasih Al-Fadhil Ustaz, jazakumullahu khair. Semoga kita dapat bertemu dan juga bersiaran lagi pada masa yang ditentukan selepas ini, insyaAllah. Terima kasih juga kepada seluruh jemaah halaqah maya kita supaya semoga beroleh manfaatnya bersama. InsyaAllah untuk itu saya kembalikan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk sama-sama kita tangguhkan kuliah kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin. Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami pada malam ini pertemuan yang mendatangkan rahmat dari sisimu dan jadikan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang menghapuskan segala dosa-dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, wassalamualaikum. Amin ya rabbal alamin.